Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين أمين. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Diceritakan ada seorang lelaki masuk ke dalam rumah seorang penjual jariah. Maka dilihatnya di situ ada seorang jariah yang cantik rupawan. Lalu hatinya terpikat dengan jariah itu sehingga dia tidak dapat berpisah dengannya lagi. Lelaki itu mempunyai seekor kuda yang harganya 100 dinar. Dan dia pula berpakaian serba molek. Dan di pinggangnya terselit sebatang pedang yang bersalut dengan emas. Dan dia diiringi pula oleh seorang hamba hitam. Lelaki itu pun berkata kepada tuan punya jariah yang cantik jelita itu, jualkan kepadaku jariah ini. Jawab penjual jariah itu, tentulah engkau telah tertarik kepada jariahku ini. Dan orang yang suka kepada jariah ini mestilah sanggup berkorban apa sahaja untuk memperolehinya. Aku akan menjualnya kepadamu bila engkau sanggup membayar harganya dengan semua apa yang engkau miliki di tanganmu sekarang ini. Lelaki itu tiada menunggu lama lagi, melainkan dia turun dari atas kudanya. Lalu dia menanggalkan semua pakaian yang ada di atas badannya. Dia meminjam sehelai pakaian dari penjual jariah itu untuk dipakainya. Kemudian diserahkan apa yang dimiliki dalam tangannya itu, dan diserahkan kesemuanya sekali termasuk hamba hitam dan pedangnya kepada si penjual jariah itu. Dia pun terima jariah itu dan kembali ke rumahnya dengan berjalan kaki dan tidak bertutup kepala. Ya, bila seseorang itu sanggup membayar harga, dia dapat memiliki apa yang mahu dibelinya. Dia tahu apa yang dia hendak, maka tiada mengapa dia berkorban apa yang ada di dalam tangannya semua sekali. Orang yang benar dalam kecintaannya pada sesuatu tidak sanggup terhalang dari siapa yang dicintainya. Umpamanya, sama dengan seorang yang telah mendengar tentang berita kebaikan dari sifat-sifat syurga itu, yang mana ia, yakni syurga itu, terisi dengan berbagai macam kenikmatan yang luar biasa, sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Al-Quran, yang maksudnya wa fiha ma tashtahi al-anfusu wa taladzul a'yun, dan padanya segala yang diingini oleh nafsu dan dipandang lazat oleh mata. Surah Az-Zukhruf ayat 71. Dia terus akan bertanya, berapa harganya untuk mendapatkan syurga itu? Aku menjawab, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari kaum mukminin itu diri mereka dan harta mereka dengan gantinya ialah syurga. Surah At-Taubah ayat 111. Ya, serahkan diri kamu dan harta kekayaan kamu dan ambillah gantinya syurga. Berkata pula yang lain, aku mahu tergolong orang-orang yang semata-mata mahukan keredaan Allah Ta'ala, dan hatiku telah melihat pintu pendekatan pada Allah Ta'ala, dan aku juga telah melihat para pencinta Allah di situ.
Ada yang masuk dan ada yang keluar. Sedang mereka berpakaian raja-raja. Maka apa harganya untuk aku dapat masuk ke dalamnya? Aku menjawabnya, korbankan apa sahaja yang ada di tanganmu, dan tinggalkan semua syahwatmu dan kelazatanmu, dan fanakan dirimu kepada Allah. Tinggalkan ingatan kepada syurga dan apa yang terisi di dalamnya. Belakangi kehendak jiwamu, hawa nafsumu dan tabiatmu. Bunuh semua syahwat keduniaan dan keakhiratan. Semua itu hendaklah engkau tinggalkan di belakang hatimu. Kemudian silakan masuk. Nanti sesungguhnya engkau akan melihat apa yang tiada pernah dipandang oleh mata, dan apa yang didengar oleh telinga, dan apa yang tiada pernah terlintas dalam hati manusia. Barang siapa yang telah sempurna semua ehwal ini dan tumit hatinya telah menetap di situ, nescaya dia akan diberi kedua-dua dunia dan akhirat. Kedua-duanya itu akan merupakan nikmat yang mutlak tanpa ada bahayanya lagi, menjadi tempat tinggalnya yang tetap, dan kemuncaknya pula menerima kurniaan pendekatan diri dan nikmat memandang. Pendekatan diri kepada Allah Ta'ala dengan hatinya semasa di dunia lagi, dan memandang kepada wajahnya dengan matanya nanti di akhirat, di hari kiamat. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, kalau sebelum ini kita membicarakan bagaimana seorang tadi nak sampai kepada Allah. Seorang yang nak sampai kepada Allah, sebagaimana kita jelaskan semalam, perlu bermujahadah. Dan yang nak sampai pada Allah, ataupun tanda dia dah sampai pada Allah, dia mula bergembira dengan mujahadahnya, tidak lagi menjadi beban kepadanya. Maka ketika itu Allah SWT akan memberikan kepadanya apa yang tidak diberikan kepada orang lain. Diberikan hikmah, yakni kebijaksanaan, dan diberikan wilayah, yakni kekuasaan dan karamah. Kemudian Syekh Abdul Qadir menyebut betapa perlu kita bersungguh-sungguh untuk sampai kepada Allah, dan bersungguh-sungguh untuk mendapat apa yang Allah janjikan kepada orang beriman. Syekh Abdul Qadir memberi satu tamsilan, kerana manusia dalam kehidupannya, dalam keinginannya, dia nak sesuatu yang paling baik. Semua orang diinginkan sesuatu yang paling baik. Kalau dia pilih isteri, yang terbaik, suami terbaik, pekerjaan terbaik, semua terbaik. Dan manusia dengan cepat sanggup tinggalkan yang tidak terbaik demi untuk dapat yang terbaik, berapapun harganya, kalau mereka mampu melaksanakannya. Kalau mereka mampu, mereka akan sanggup beli. Bila Syekh Abdul Qadir bawa satu cerita sebagai satu pemahaman mudah dan awal kita. Katakan ada seorang lelaki yang di tangannya ada beberapa kekayaan. Dia ada kuda nilainya 100 dinar. Dia ada pedang daripada emas, pakaian yang indah, yang cantik, dan dia ada khadam. Sesuatu yang pelengkap kepada dunia dia. Kenderaan untuk sampai mana dia nak pergi, pedang untuk pertahankan dirinya, hamba untuk memudahkan segala urusannya, dan pakaian yang indah supaya lihat indah reputasinya. Kalau orang dalam nikmat ini sudah dinamakan raja. Kalau kita dalam nikmat ini, ada kenderaan, kemudian ada senjata untuk pertahankan diri, ada budak suruhan untuk selesaikan urusan kita, dan ada pakaian yang indah yang akan menaikkan reputasi kita, kita adalah raja. Baik, ketika dengan lengkap jadi segala keperluannya, dan dia mengunjungi sebuah rumah penjual jariah, yang penjual hamba, maka didapati hamba yang cantik, seorang hamba perempuan yang cantik, disebut jariah. Kita kalau hamba lelaki kita panggil gulam, manakala hamba perempuan disebut jariah. Ini istilahnya. Maka ini satu contoh. Tengok seorang perempuan lawa, maka dia ingin memilikinya. Lalu ditanya pada tuan pemilik jariah, berapa harga ni? Lalu kata pemilik ini, aku tahu kamu dah mula berkenan.
maka aku akan jual dengan harga yang selayaknya. Harga yang selayak untuk kamu memilikinya. Maka lelaki ini tanpa berfikir panjang terus nilaikan jariah yang cantik ini dengan seluruh apa yang dimiliki. Kudanya, pedangnya, bahkan bajunya ditanggalkan dan minta pinjam baju buruk daripada penjual hamba. Pakai. Dan dijualkan juga budak suruhannya, gulam, untuk dia memiliki seorang jariah yang cantik. Maka dia pun ambil. Dan dibalik dalam keadaan tiada lagi pakaian kemegahannya, tetapi dia memiliki sesuatu yang diinginkan, seorang wanita yang cantik jariah. Baik, demikian syurga, kata Syekh Abdul Qadir. Satu benda mudah, satu analogi mudah. Demikian syurga. Syurga tempat di mana apa pun kita nak, kita dapat. Benda yang kita hilang daripada harta kekayaan, kita dapat balik di sana. Di dalamnya segala nikmat. Dan di dalamnya bila kita masuk, kita takkan tua, kita takkan mati, kita takkan binasa. Di dalamnya kita takkan sakit. Di dalamnya kita takkan kencing, kita takkan berak. Di dalamnya kita takkan bosan dan kita tak akan berduka cita. Di dalamnya segala kenikmatan, segala kekayaan dunia yang tak pernah kita miliki, dengan lantai-lantainya daripada emas dan permata, dinding-dindingnya juga dengan air mata air, sungai-sungai yang mengalir begitu menawan hati, dengan kehijauan, dengan keindahan. Maka apa yang kita belanjakan, apa yang kita korbankan, dunia yang kita miliki tadi, dalam syurga berjuta kali ganda ada. Tuan-tuan tengok orang yang sanggup melabur, bila dia cuma dijanjikan keuntungan 10%, dia sanggup melabur semua duit dia. Kalau dia janjikan 100% keuntungan, ini sanggup jual rumah yang dia duduk pula. Sebab dia berkeyakinan dengan untung nanti dia dapat ambil semua yang dihilang tadi. Walau dia tak pernah benar dengan apa yang difikirkan. Hal-hal duniawi terlalu ramai manusia percaya. Kerana itu penipu wujud kerana ramai orang mudah percaya. Kalau kita tak percaya dunia, tak akan ada penipu atas dunia. Kenapa penipu atas dunia ini terlalu banyak? Daripada yang paling ada kuasa, yang ada harta, yang ada apa pun, dia menipu, kita tetap terkena dengan dia. Sebab kita percaya pada janji dunia, tapi pada janji akhirat kita tak pernah ditipu dengan janji akhirat. Kerana yang berjanji itu Allah. Dan Allah berfirman, "Wa man asdaqu minallahi qila." Siapakah yang lebih benar daripada janji Allah? Maka Allah berkata, "Fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum." Bergembiralah dengan jual beli yang kamu tanda tangani dengan Allah. Allah melakukan jual beli dengan kita. Allah berfirman dalam surah At-Taubah, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sesungguhnya Allah Ta'ala membeli daripada orang beriman diri mereka, nyawa mereka, harta mereka, dengan tukarannya syurga. Dalam hadis Nabi menyatakan bahawa barang yang Allah nak beri sebagai tukaran pada orang beriman ini paling mahal. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ala inna sil'atallahi hiyal jannah. Ketahuilah barang yang Allah nak tukar kepada kita ini terlalu mahal, ghaliyah, mahal. Ketahuilah ia adalah syurga. Maka berapa banyak kita sanggup berkorban untuk syurga? Kita dah sebut tadi, ramai orang ditipu dengan dunia sebab dia percaya dunia, dan tak pernah orang serik ditipu dunia. Daripada mula dikenal dunia sampai hampir berakhir dunianya, terus ditipu dengan pelbagai bentuk penipuan. Ditipu. Sama ada tipu itu bersifat hakiki ataupun tipu itu bersifat majazi. Adapun hakiki ialah kita ditipu dengan benda yang kita tak suka. Duit kita, harta kita, sokongan kita dan sebagainya. Adapun secara majazi ialah apa yang
kita rasa benda-benda ni boleh menggembirakan kita, boleh menjaga kita, rupanya tidak. Umpama kita rasa kita ni hidup kat dunia boleh lama, kita ditipu, tiba-tiba datang mati yang mengejut, maka dunia tipu kita. Itu secara majazi, secara simbolik. Kita ditipu oleh anak-anak kita. Kita lahirkan dia, kita besarkan dia dengan penuh kasih sayang, sampai masa ditinggalkan kita, seperti kita ditipu. Dan dia mula dengan kesibukannya, maka kita mula jarang-jarang dijenguknya, ditanya khabarnya. Kalaupun datang, cepat dengan segera nak pulang kerana ada urusan katanya. Kita seperti ditipu dengan pengorbanan yang kita buat. Ya, tipu ini jangan orang nampak. Sebab orang tu memang kan macam gitu. Ya, itulah bentuk penipuan dunia yang selama ni kita lihat. Kawan-kawan kita yang sekeliling kita, dia menipu kita. Bukanlah menipu secara hakiki yang kita sebut sebelum ini. Menipu secara majazi pun sama. Dia kawan kita, tiba-tiba dia menghilangkan dirinya. Qaimah dia mati atau sebagainya, seperti kita tertipu. Kita ingat kawan ini akan terus bersama dengan kita, tiba dia hilang. Pada waktu kita memerlukannya, kita tua naklah kawan, tapi kawan kita mati dulu. Seperti kita ditipu. Dan memang dunia ini tempat di mana ramai yang ditipu. Kerana itu Allah sebut dalam suratul Asr dengan firman-Nya, wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa, demi masa yang berjalan di atas dunia ini. Kenapa? Kerana akhirat tidak ada masa. Nabi Allah sebut 1000 tahun, itu dari nak suruh faham kita. Kan di sana ialah abadi. Dan kita perlu tahu masa itu makhluk. Allah ciptakan masa sebagaimana Allah ciptakan kita. Sebagaimana dunia ini makhluk, Allah ciptakan dunia sebagaimana Allah ciptakan kita. Kan itu bila seorang masuk kubur, masanya terhenti. Orang tetap bicara umurnya masih meninggal 35 tahun. Arwah meninggal umur berapa? 35. Kan dah 100 tahun meninggal. Yelah, masa tu 35. Umurnya tak akan digerakkan. Tak ada orang kata umur dia 135 tahun. Kenapa pula? Yelah, plus 100 tahun, 135. Tak, orang tetap kata dia mati umur 35. Siapa pun cerita tentang orang yang mati, dia akan cerita umur yang dia terhenti. Orang tak akan plus dan campur dengan umur yang diduduk dalam kubur, kerana masa sudah tidak ada. Masa itu makhluk. Akhirat kelak tak ada masa. Ia merupakan satu sifat abadi. Tak ada siang dan tak ada malamnya. Dia satu rupa bentuk baru yang akan dilalui oleh manusia. Maka kata Allah, demi masa yang berlaga di atas dunia ini, siangnya dan malamnya, yang membentuk 24 jam. Sebab kita tahu masa ditentukan oleh dua faktor. Yang pertama ialah matahari. Bila matahari timbul, maka pagi. Ditenggelam, maka malam. Maka 7 kali buat macam tu, jadi seminggu. Yang kedua ialah bulan. Peredaran bulan itu menentukan masa. Maka kita tahu ini 1 Rabiul Awal, 2 Rabiul Awal, seterusnya. Kita tahu berakhirnya Safar, datangnya Rabiul Awal, dengan pergerakan bulan. Daripada hilang kepada bulan sabit, sehingga dia mengembang, membesar, kemudian kembali berkurangan, sehingga hilang, maka lengkap sebulan. Maka matahari dan bulan itu makhluk. Dan nanti tidak ada matahari dan bulan. Berarti tak ada masa. Baik, kita bicarakan surah Al-Asr. Demi masa, semua manusia rugi. Apa maksud rugi? Semua manusia ditipu. Semua manusia tak dapat apa yang nak diharapkan. Diharapkan kekal, tidak ada. Diharapkan gembira, tidak ada. Diharapkan dia akan bahagia, tidak ada. Ini bukan tempatnya. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, melainkan orang yang beriman dan beramal soleh. Orang yang menjadikan masa-masa di dunia untuk dia mengukuhkan iman, memperbanyakkan amal soleh, maka orang inilah orang yang bahagia. Orang ini yang tidak tertipu. Dan orang inilah yang akan dapat syurga. Orang ini yang mendapat kehidupan yang baik. Sebagaimana Allah sebut dalam Quran, man amila saliha min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa pun yang melakukan amal soleh, lelaki atau perempuan,
kami akan berikan dia kehidupan yang baik, kehidupan yang sebenar, dunia apatah lagi akhirat. Dan kami akan berikan balasan yang lebih baik daripada apa yang dia buat. Tentang apa yang kita buat ialah pelaburan yang paling menguntungkan di sisi kita. Dunia, apapun urusan dunia, kita sedang melabur di sisi makhluk. Kita pakai baju comel-comel, ini pelaburan supaya makhluk puji. Kita buat konten sepadu dan padat supaya kita dapat pujian manusia. Kita melabur dengan manusia. Kita beli rumah agam, beli kereta mewah, pelaburan untuk manusia memandang kita dengan mulia. Kita cari kuasa, juga pelaburan untuk pandangan manusia. Semua itu pelaburan yang merugikan. Kerana pelaburan itu berakhir dengan kematian kita, akhirnya tak ada apa yang kita dapat. Akaun-akaun yang kita ada, imma akaun duit ataupun hari ni kita sebut akaun Twitter, Facebook. Ada seorang meninggal dunia, tinggalkan akaun Twitter dia ratus juta pengikut. Tapi apa nilainya? Apa nilai akaun-akaun ini yang hari ni kita berbangga dan kita suka? Hari ni reputasi dibina dengan akaun ini, akaun bank dan akaun media sosial. Oh, dia pengikutnya 8 juta, ini 10 juta. Ini popular. Itu semua pelaburan dunia. Yang dengan pelaburan tadi kita berharap kita boleh kekal di sini, kuat di sini, gembira di sini, bahagia di sini, semua tidak ada di sini. Maka kita ditawarkan pelaburan di sisi Allah. Melabur di sisi Allah dengan melakukan amal soleh, dengan mencari redanya, kurniaannya, keampunannya, dengan ikhlas kepadanya, mengharapkan keutamaan dan juga nikmatnya. Maka ini pelaburan paling menguntungkan. Ini pelaburan paling untung, sehingga nanti kita berada di akhirat kelak, kita akan mendapat syurga yang nilainya tak mampu kita nak taksirkan dengan apa yang pernah kita miliki di dunia, bukan dunia isinya. Kerana serendah-rendah ahli syurga akan mendapat 10 kali ganda nikmat dunia semuanya. Semua nikmat dunia ini dihimpunkan, serendah-rendah yang mendapat nikmat di akhirat kelak, serendah, dia akan mendapat 10 kali dunia. Bayangkan dunia dan segala isinya, dan segala kekayaan 10 kali ganda. Itu paling rendah sekali. Tuan-tuan, pelaburan mana yang kita nak cari lagi? Sebab tu kalau kita tahu untungnya pelaburan di sisi Allah, kita akan labur seluruh masa kita untuk Allah. Kita akan laburkan semua kekayaan kita untuk Allah. Kita akan laburkan semua tenaga kita untuk Allah. Kita akan laburkan semua yang kita ada. Bukan apa yang kita tidak ada yang kita akan adakan demi untuk mendapat benda ni semua. Kalau kita sanggup berhutang beli rumah, kerana kita melihat sedikit kegembiraan yang mungkin ada. Buat loan seronok, kita buat loan sekian banyak, beli rumah, gembira. Walau itu bukan rumah kita. Buat loan sikit, lalu beli kenderaan sukanya kita. Walau itu bukan kita punya. Buat loan sikit, beli tanah, beli bangunan, beli aset. Untuk buat perniagaan, kita pun seronok. Walau itu bukan milik kita. Jangan ditipu, itu bukan milik kita. Tapi untuk melabur pada jalan Allah, itu memang milik kita. Kita tak rasa seronok, kita tak sanggup buat. Kalau ada dunia orang berhutang, tak apa ustaz, saya berhutang ni mati habis. Dia kesungguhan berhutang untuk melabur dunia. Walaupun dunia tak beri dia keuntungan pun. Dia bila dia mati, mana keuntungannya datang? Maka kalau dia melabur untuk akhirat, maksud melabur untuk akhirat, kita faham dalam hadis ini. Ustaz, maksudnya macam tak payah beli rumah ni. Ni macam tak payah beli bangunan, tak payah bisnes. Baik, dengar hadis ini supaya kita tahu apa maksud pelaburan. Apakah pelaburan kita akhirat bererti kita abaikan dunia, atau maksudnya yang lain? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innamad dunya li arba'ati nafarin. Orang yang berada di atas dunia ini ada 4 golongan. Maka Rasulullah menyebut golongan yang paling afdal sekali. Kata Nabi SAW, abdun razaqahullahu ilman wa malan. Seorang hamba yang Allah berikan kepadanya ilmu dan harta.
Bila Allah nak berikan seseorang itu kebaikan dunia, Allah berikan dia dulu ilmu. Maka dengan ilmu tadi dia ambil dunia. Allah beri dia ini. Kata Nabi SAW, fahuwa yattaqi fihi rabbahu. Maka dia dengan hartanya dia bertakwa kepada Allah. Dia keluarkan zakat, dia menolong, dia membantu, dia menggunakan wangnya untuk mengangkat agama. Wa yasiru fihi rahimahu, digunakan hartanya untuk hubungkan silaturahim. Duit banyak, maka buatlah benda yang boleh mengukuhkan silaturahim. Biar semua yang berada sekitar kita rasa harta yang kita ada. Sebab yang pertama perlu rasa harta yang kita ada ialah silaturahim kita. Ni orang lain semua nampak kita bagus, yang silaturahim tak rasa pun kita ni ada duit. Sebab kita bakhil dengan mereka. Walau pemurah dengan silaturahim menandakan dia faham agama. Kita nak kenal orang tu faham agama, dia pemurah dengan silaturahimnya. Memang orang ni faham agama. Jaga adik-beradik dia, pak saudara dia, atuk nenek dia, semua yang menjadi silaturahim. Kata Nabi SAW, orang yang diberi ilmu dan harta, yang dengannya dia bertakwa pada Allah dan dia menghubungkan silaturahim, wa ya'lamu lillahi fi haqqa, dan dia mengetahui pada harta dan ilmunya ada hak Allah. Adapun dengan ilmunya, maka dia sebarkan kebaikan. Adapun pada hartanya, dia keluarkan zakat. Dijadikan ia sebagai jihad menegakkan agama Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahaza bi afdalil manazili. Inilah manusia paling tertinggi kedudukannya di sisi Allah. Siapa? Ilmu dan harta, dan dua-dua ini digunakan untuk apa? Pertama, untuk dia bertakwa kepada Allah. Yang kedua, menghubung silaturahim, dan yang ketiga, menunaikan hak Allah, hak agama Allah. Tentang agama Allah ni perlu disebarkan. Agama Allah ni perlu sampai ke seluruh dunia. Itu tanggungjawab kita. Kalau kita tak rasa tanggungjawab itu, kita patut malu. Kerana Islam yang kita dapat ini hasil daripada tanggungjawab orang dulu. Orang dulu bertanggungjawablah sehingga Islam sampai pada kita. Tiba-tiba hari ni kita tak nak tanggungjawab untuk menyebarkan agama. Bagaimana generasi yang akan datang? Sebab orang dulu duk pertahan agama lah sampai-sampai pada kita. Kalau orang dulu tak fikir, macam kita lah, kenapa kita kena kahwin? Kerana mak ayah kita kahwin lah hadirnya kita. Maka kita patut memahami benda tu untuk kita juga berkahwin supaya ada anak kita. Dan anak kita juga perlu berkahwin untuk ada anaknya. Demikian kita menjaga manusia. Ada orang mak ayah dia kahwin, tapi dia tak nak kahwin. Tak nak kahwin, sahab. Kenapa awak tak nak kahwin? Kalau mak awak fikir macam awak tak ada. Kenapa awak nak membunuh generasi manusia yang Allah perintahkan kita kembangkan? Ni dia tak nak kahwin ni bahaya dalam masyarakat. Nabi SAW, kita tahu dalam Islam, paling menggalakkan kita kahwin. Kahwin. Bukan kita mak ayah sentiasa ingatkan anak-anak. Antara cita-cita yang dia kena ada, kahwin. Jangan duk belajar, bekerja, kahwin tak ada, bahaya. Mu ni kalau aku fikir macam mu pun tak ada kat sini. Kerana aku fikir berkahwin, kamu ada. Maka si anak patut berfikir macam mana nak wujudkan generasi yang akan mengukuhkan agama. Tapi kita ada penyakit umat akhir zaman, tak nak kahwin, lambat kahwin, berkira-kira nak kahwin. Dan Umar Al-Khattab, bila dia berhadapan dengan pemuda-pemuda yang mula tidak punya keinginan berkahwin, dia berkata, ma yamna'uka illa al-fujur, yang menghalang kamu kahwin kerana kamu nak buat jahat. Dia ada benda jahat nak buat lah tu, dia nak bebas dengan semua perempuan dia okey, dengan semua lelaki dia okey. Ini ada niat jahat. Dan setiap orang kena fikirkan ini adalah salah satu daripada cara kita menjaga keturunan manusia. Kahwin. Ya, orang kafir, kahwin itu dah hilang dalam kamus mereka. Bahkan mereka pernah berusaha mengharamkan perkahwinan supaya mereka hidup bebas bagaikan binatang. Binatang sebenarnya kalau kita belajar hakikat binatang, mereka kahwin. Cuma mereka taklah buat majlis kahwin. Kalau buat majlis kahwin, kita yang kena korban. Binatang-binatang mereka berkahwin. Dan binatang-binatang juga memusuhi perzinaan. Kalau kita kata ini binatang, dia zina, tak, dia pun ada undang-undang dia. Bukan ada, diceritakan yang berlaku di Yaman. Satu kisah menarik yang berlaku di Yaman. Sekumpulan monyet ke?
Kerana mereka ni ada, alam monyet ni dia ada pasangan masing-masing. Maka yang ni dah berpasangan dengan yang ni. Dia berpasangan. Dan dia ada anak dah. Ada anak monyet. Sehingga satu hari ada jantan lain yang usik betina ini. Maka si monyet ini meninggalkan anaknya dan untuk bersama jantan ni. Maka datang jantan yang penyebabkan dia beranak tu, lalu menghidu punggungnya. Hidu. Maka dia tahu yang betinanya ini melacur ataupun kita katakan melakukan pengkhianatan. Maka dia mula menjerit. Ini diperhatikan oleh seorang tengok. Kalau tuan-tuan biasa tengok National Geographic ataupun Animal Planet, alam haiwan, dia orang buat benda ni, masyarakat binatang. Maka si jantan ini mula menjerit. Maka semua monyet berkumpul sekelilingnya dan masing-masing mengambil batu lalu membaling pada monyet betina tadi. Pekak balik. Kerana mereka mengingkari. Ada orang kata binatang mana kahwin. Mereka kahwin dengan cara mereka, sistem mereka. Semua binatang-binatang kahwin dengan sistem mereka. Kalau badak air, dia akan lawan dulu, siapa menang maka itulah pengantin. Yang kalah bukan pengantin. Pergi training dulu, nanti bertanding lagi. Begitu cara mereka memilih ataupun menganggap. So, kerana dalam binatang untuk jadi suami mesti kuat. Dalam alam manusia untuk jadi suami atau untuk jadi isteri, maka 4 perkiraan diambil kira. Mungkin kerana harta, maka suami dinilai siapa yang banyak harta. Banyak harta, okey, boleh kahwin. Atau mungkin kerana lawanya. Sebab monyet muka sama je, tak boleh kata lawa. Sama belaka. Manusia tak, lain. Pagi muka lain, tengah hari lain, malam lain. Tu seorang dia je dah lain. Jangan kata yang lain-lain. Pagi nampak muka comel sikit, tengah hari reda, kurang sikit, malam hantu dia. Dah solek dah habis, make up dah habis, rambut mula berterbangan dah. Tu suami cuma jumpa hantu di rumah dia. Dia tak jumpa isteri kat rumah. Isterinya kat luar. Balik rumah ada hantu. Sama juga suami. Suaminya cuma di luar. Balik di rumah rupanya jin ifrit, bukan suami dia. Dia muka dah lain. Dan penilaiannya ialah dalam perkahwinan tadi kerana keturunan. Dan yang keempat, agama. Maka kata Nabi SAW, penilaian manusia tetap berkisar pada 4 ni. Dan yang paling untung yang letakkan penilaian pada agama. Kerana dengan agama dia akan dapat semua harta, keturunan yang baik dan semua nasab yang baik. Tapi kalau dia ambil yang lain, maka dia akan rugi. Taribat yadak, kata Nabi SAW. Kalau kamu tak ambil agama, taribat yadak, kamu muflis, kamu rugi. Kamu seperti tangan kamu dipenuhi oleh pasir. Maksudnya tak dapat apa faedah. Kahwin kerana dia kaya tapi bukan ada agama. Kahwin dia kerana dia lawa je tapi bukan ada agama. Kahwin kerana keturunannya bagus, keturunan dia bangsawan dan sebagainya tapi tak ada agama. Akhirnya ni kita akan rugi besar. Sebab 3-3 ni last kali buang dalam tong sampah. Sebab dia tak boleh dimakan rupanya, tak boleh digunakan. Dia umpama kita pergi pasar malam, kita pun tengok ni kuih ni comel, kita pun beli sebab dia comel. Ialah berbunga-bunga kuih ni. Yang ni pula sebab kita nampak besar kuih ni. Ni sekali ngap kenyang, maka kita beli yang ni. Yang ni pula kita nampak macam banyak. Banyak ni, beli 1 hadiah 4, banyak ni beli. Yang ni pula kita tengok dia sedap. Tapi dia tak lawa, dia pun tak banyak. Bila balik rumah, ni yang kita nampak comel ni tak sedap rupanya, tak ada rasa. Manis pun tak rasa, masam pun tak rasa, rasa sakit hati je. Kuih apa macam ni kita pun buang. Yang ni pula kuih besar ni, besar. Ni makan ngap sekali, kenyang kita ni, boleh simpan mau sebulan ni. Makan pun sama, tak sedap. Kita buang lagi dalam tong. Yang ni pula kuih beli 1 hadiah 4. Banyak untungnya. 4 dapat. Bila makan sebab itulah tak sedap. Tu beli 1 dapat 4. Yang ni pula betul-betul sedap. Yang ni je kita makan, yang 3 lagi buang dalam tong sampah. Demikian bila kita pilih jodoh macam itulah. Pilih sebab comel je, akhir buang tong sampah.
Pilih sebab kaya, akhir buang tuan sampah. Pilih sebab nasab keturunan, akhir buang tuan sampah. Yang agama tu yang kita akan guna sampai akhirat. Kembali pada hadis kita, bila Nabi SAW menyatakan orang yang Allah beri ilmu dan Allah beri harta, maka digunakan dengan rasa takwanya, menunaikan hak Allahnya, menyambung silaturahimnya, maka sebaik-baik tempat. Yang kedua, kata Rasulullah, Allah beri dia ilmu tapi tak beri harta. Dia diberi ilmu tapi tak diberi harta, dan dalam keadaan niatnya baik. Dia kata, kalau aku dapat harta macam fulan itu, nescaya aku pun buat macam fulan tu, hubung silaturahim, tegakkan agama Allah, untuk aku bertakwa pada Allah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa biniyatihi fa ajruhuma sawa. Dia disebabkan niatnya, maka pahalanya jadi sama. Walau dia tidak berada pada kedudukan tertinggi, tapi dia dapat pahala sama. Baik, ini dua golongan yang mendapat dunia dengan betul. Yang ketiga, kata Nabi SAW, orang yang Allah beri harta, ilmu tak bagi, maka dia menggunakannya pada jalan kebatilan. Dia tidak bertakut pada Allah, dia tidak sambungkan silaturahimnya, dan dia tidak peduli hak Allah. Maka dia adalah biakhbasil manazili, seburuk-buruk tempat dan kedudukan. Dan yang keempat, orang yang ilmu tak ada, harta pun tak ada, tapi sentiasa bercita-cita nak buat jahat macam yang ada harta. Maka mereka berdua, kata Nabi SAW, fahuwa biniyatihi fawizruhuma sawa. Disebabkan niatnya nak macam tu, maka dosa mereka sama. Tentang di media-media sosial, kita pun tengoklah orang-orang kaya. Kita pun nak contohi mereka, kalau aku kaya, aku nak buat macam dia. Baik, kalau yang kaya tadi buat benda baik-baik, maka kita pun bercita-cita nak buat benda baik. Maka sebab tu kita harus, mana-mana orang kaya tunjukkan kekayaan di media sosial kalau niatnya baik, supaya orang lain tengok, saya pun nak buat macam dia lah. Sebab kalau orang jahat boleh tunjuk, kenapa orang baik tak boleh tunjuk? Kalau kita banyak contoh-contoh jahat, tiba tak ada contoh baik, maka ini masalah dalam pendidikan kita. Bila kita dibanjiri dalam media sosial tadi, orang-orang yang tunjuk kemewahan kekayaannya untuk kejahatan, untuk kesombongan, maka kita perlu juga golongan-golongan yang tunjukkan kekayaannya untuk buat kebaikan, supaya dicontohi niat, dicontohi, supaya orang lain tengok, oh saya kalau kaya saya pun nak buat macam haji ni, boleh bangunan, wakafkan, boleh macam ni, buat tu, buat ni, maka saya nak ikut dia. Maka kita tak mungkin nak ikut seorang yang kita tak tahu maklumat tentang dia. Kita nak ikut orang ni sebab kita tahu maklumat dia. Dan maklumat dia, kalau dia buat baik jenis rahsia, sampai bila kita tak tahu. Kerana sebahagian kebaikan mungkin patut dibuat secara terbuka, supaya kita dapat melahirkan satu generasi yang mencontohi kebaikan. Macam saya katakan, ada orang show off dengan kekayaannya untuk tujuan dia, untuk diri dia. Akhirnya perangkap orang untuk buat jahat. Mengedah-dadah mungkin. Sebab semua nak kaya, macam mana rahsia-rahsia mengedah-dadah. Rahsia saya scam orang, maka dia pun ikutlah. Tertubuhlah satu kelompok scammer. Sebab terpesona kekayaan. Yang ni pula tunjuk juga kekayaan. Rahsianya apa? Rahsianya saya jaga hak Allah, jaga sembahyang, jaga zakat, jaga anak yatim, jaga mak ayah, jaga masjid surau, jaga madrasah, jaga, kerana itu Allah beri saya kekayaan. Maka terwujudlah golongan yang akan jaga agama Allah ini. Maka kita berperang antara kebaikan dan kejahatan. Ada waktu kebaikan disembunyikan, ada waktu kebaikan perlu berada di hadapan untuk melawan kejahatan yang menjadi trending. Tetapi bila kejahatan jadi trending, kita perlu buat kebaikan yang jadi trending. Orang kita suka ikut trending. Bila orang menari macam tu, menari macam tu. Bila orang cakap macam tu, dia cakap macam tu. Orang lenggok atas, dia pun lenggok atas juga. Trending. Maka kita nak buat trending baik. Berdasarkan hadis Nabi SAW, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang tunjuk sunnah yang baik, maka baginya pahalanya dan pahala orang yang ikut dia. Dek saya benda baik di trending, orang pun ikut, maka saya dapat pahala orang buat. Ribuan yang like saya dan ribuan yang ikut, itulah pahala saya, itulah pelaburan. Kita sebut sebelum ini
ada kebaikan kita kena sembunyi. Tapi ada kebaikan kita kena zahirkan bila kejahatan dizahirkan. Maka lawannya kebaikan mesti dizahirkan. Kalau segala orang kaya fasik menunjukkan dirinya untuk merosakkan ramai orang, maka orang kaya mukmin juga kena tunjukkan dirinya untuk baiki orang. Ni lahir semua orang kaya fasik. Ajak kita sombong, ajak kita terlibat dengan riba, ajak kita terlibat dengan pelaburan-pelaburan yang menyanggahi syarak, saham-saham yang haram. Maka lahir dia, lalu menjadi ikutan. Maka orang kaya muslim seperti dipanggil dan ajak berperang. Kamu zahirkan diri kamu dan beritahu kita orang boleh kaya dengan jalan halal, tanpa sedikit pun rasuah, tanpa sedikit pun syubhah, tanpa lupa pada Allah. Bukan kami makin kuat ingat Allah. Maka berlawan. Ini peperangan. Tetapi kalau kejahatan itu dizahirkan terbuka, kebaikan mesti dizahirkan terbuka. Mesti. Kalau kejahatan itu disembunyikan, ya kita sembunyikan kebaikan. Tapi kalau kejahatan menjadi trending yang saya sebut, kebaikan mesti lawan jadi trending. Kalau sekiranya kita cerita semalam Fir'aun mencari populariti untuk berada tempat paling ramai hari perayaan, maka Musa AS mengambil keadaan yang sama. Ya, kita sama-sama popular. Tapi popular aku untuk jatuhkan kamu yang batil. Musa AS juga mengambil sikap popular di situ, untuk bertarung di medan terbuka supaya orang ramai dengan mudah tahu kebenaran. Jadi di situ kita kena bijak. Jadi bila Syekh Abdul Qadir sebut tentang orang yang tahu apa yang ada di sisi Allah lebih baik, disanggup berkorban apa sahaja, disanggup hilang semua untuk dapat syurga. Dan kita nak fahamkan apa maksud hilang semua. Bukan maksud hilang semua kita pun tak nak harta, tak nak apa. Tak, kita faham daripada hadis yang Rasulullah sebut. Kita akan ambil dunia ini dengan ilmu, sehingga kita tahu paling kurang halal haramnya dosa pahala. Paling kurang. Ilmu ni basic perlu ada pada orang Islam. Umar Khattab tidak benarkan seorang pun berniaga di pasar kalau dia tak tahu basic hukum ini halal haram. Dia tak akan benarkan. Sehingga orang ni tahu tentang kewajiban zakat, dia tak akan benarkan. Kita nak ambil dunia silakan, tapi ada ilmu dulu. Ilmu apa? Ilmu yang berkait dengan hukum Allah. Ketika itu masuk, walaupun kau masuk pasar Yahudi, tapi kamu dah ada ilmu. Ini Abdul Rahman bin Auf masuk pasar Yahudi, tapi dia masuk dengan ilmunya, sehingga dia mendapat keuntungan yang besar. Pasar Kainuqa waktu itu. Ya, kita mungkin boleh masuk dalam bursa saham orang kafir. Kalau kita ada ilmunya, kita tahu mana yang halalnya, mana yang patut syariahnya. Walaupun tidak dinamakan Islam, tak jenama, tapi benda tu halal, maka kita mengambilnya. Tetapi hari ini satu benda halal tu kita jenamakan dia, ini produk Muslim, ini produk halal. Apakah kalau tak ada halal dia jadi haram? Tidak semestinya. Itu satu penjenamaan untuk memudahkan orang awam yang mereka tak terdedah kajian, tak terdedah untuk mengetahui lebih lanjut. Maka memadai mereka tengok logo halal. Tapi ada orang tertentu, dia tak perlu logo itu untuk tahu benda itu halal. Dia tak perlu, sebab dia mungkin menyaksikannya. Ada sahabat-sahabat kita, dia menyaksikan tempat itu, contoh sembelihan, dia saksikan bagaimana benda itu disembelih secara syar'i. Walau tak ada label halal, kerana mungkin badan-badan tertentu belum sampai dalam tempat itu, tapi dia secara ilmu dah tahu ini halal, maka dia menggunakan benda itu. Jadi mungkin ada orang Islam yang masuk bursa saham, yang masuk indeks tertentu ataupun pusat-pusat saham tertentu dalam dunia, dia tahu mana yang betul, mana yang baik, maka dia yang memperkenalkannya. Dan ada produk-produk yang orang kafir buat, yang ianya halal, walaupun belum dapat perakuan daripada badan berautoriti, kerana mereka perlukan masa yang lama. Yang ni dah tahu, sebab saya terlibat, saya pun duduk dalam tu dulu misalnya. Maka dengan mudah kita boleh ambil benda ni dengan ilmu kita tadi, lalu mewujudkan peluang kepada umat Islam. Ini yang dimaksudkan. Jadi kata Syekh Abdul Qadir, kalau kita sanggup hilang semua benda untuk dapat suatu benda yang kekal, semua yang kekal, syurga itu semua kekal, takkah kita sanggup hilang benda yang sementara ini? Fikir balik, umur kita ni umur sementara kat dunia. Kalau kita gunakan untuk buat jahat, buat sia-sia, maka kita tak akan digantikan dengan umur yang baik, melainkan seksa yang menunggu kita. Tapi dengan umur kita ini, kita buat benda baik-baik,
Terutamanya kita diberi peluang sampai usia lanjut macam ni, masuk 60, masuk 70. Maka berusahalah memenuhi setiap detik, setiap saatnya dengan ketaatan dan kebaikan. Nescaya kita akan dapat gantian masa terbaik di sisi Allah, syurga. Dengan harta yang kita ada, berfikirlah bagaimana harta ini nak dibelanjakan dengan cara betul. Tanya pakar-pakar pelaburan akhirat, bagaimana harta ini saya nak buat supaya saya untung besar. Kalau kita tanya pakar-pakar pelabur dunia untuk untung besar, hal duniawi, apa yang menghalang kita tanya pakar-pakar akhirat? Untuk kita melabur besar, saya nak harta saya ini taklah banyak sangat, macam mana saya nak untung besar akhirat kelak? Pelaburan yang macam mana? Bila datang Abu Talhah jumpa Nabi SAW, lalu berkata, ya Rasulullah, ini kebunku Bayruha, aku berikan padamu ya Rasulullah, untuk kamu letakkan apa yang kamu kendaki di tempat yang paling banyak kebaikan aku perolehi. Ya Rasulullah, letakkan hartaku apa yang Allah Ta'ala redha. Rasulullah pakar pelaburan akhirat. Maka kata Nabi SAW, berikan kepada kaum kerabat. Itu pahala yang besar. Abu Talha bila dia nak berikan kebun Bayruha dia, kebun yang berada dekat dengan Masjid Madinah, ya Nabi SAW bila mana nak ke masjid, Nabi akan berhenti kebun ni, minum air di situ. Telaga Bayruha, yang telaga itu ataupun tempat telaga itu masih disimpan. Kalau kita pergi Masjid Nabawi, telaga itu masih ada dalam masjid tu, disimpan tempat dia, dijaga. Ini ialah apa yang dilakukan oleh Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Rasulullah pun tunjuk pelaburan paling baik kamu berikan kepada kaum kerabat kamu. Itu paling baik, supaya kamu juga masih lagi dapat menikmatinya walaupun dah beri pada kaum kerabat. Lihat bagaimana Rasulullah ajar. Ni ada seorang lelaki nak tanya macam mana pelaburan paling baik untuk dia dapat faedah. Ya Rasulullah, saya ada 1 dinar, saya nak beri pada siapa? Yang dimaksudkan, siapa yang saya lebih berkewajiban beri dan pahalanya besar. Maka kata Nabi SAW, berikan pada dirimu. Rupanya apa yang kita belanja untuk diri kita dapat pahala. Kalau yang kita belanjakan tadi menjadi penyebab kebaikan yang banyak, dan kita kena belanja untuk diri kita, manjakan diri kita. Kan dengan sebab itu kita jadi macam bertenaga dalam agama, bertenaga dalam mencari nafkah. Kita reward diri kita, kita pun beli kereta, kita pun semangat pergi masjid. Kita beli pakaian kita pun semangat untuk kita jumpa orang atau sebagainya. Apa yang kita belanjakan untuk diri kita, bagaimana kita tak sombong, maka kita dapat pahala. Yang kita belanjakan ini sebab untuk kita jadi lebih bersemangat cari rezeki untuk beri pada anak bini kita. Maka rewardlah untuk diri kita. Kita beli kasut yang baik, jadi kita pun kerja sedap, kasut kita bagus, jalan tak melecek dan sebagainya. Pakaian kita pun sejuk, taklah panas, boleh bekerja dalam apa situasi. Pakaian yang baik. Demikian juga kenderaan kita, on road boleh, off road boleh. Ini kenderaan yang baik, tak ada pakai 2 hari, rosak 2 minggu. Tak cari nafkah kita. Biar kita pakai, alhamdulillah, pakai tak rosak-rosak sampailah habis bayar, tak rosak. Sebab kita beli kereta baik. 7 tahun naik kereta tak pernah rosak, alhamdulillah. Tayar pun tak pancit. Macam mana tak pancit lah, tak sempat pancit, kita tukar baru. Kita jaga dia elok-elok. Semua perbelanjaan itu pahala. Belanja pada kenderaan, belanja pada pakai pahala. Kemudian sahabat ni tanya lagi, ya Rasulullah, aku ada lagi duit ni, nak beri siapa? Kata Nabi SAW, beri pada isteri. Beri pada isteri dan anak-anak. Punya beri pada isteri tadi, pahala. Sedekah. Walaupun kita nama nafkah, tapi di sisi Allah namanya sedekah. Maksudnya pahala. Dan dalam ayat-ayat Al-Quran, bila Allah menamakan ia sebagai satu sedekah, untuk menunjukkan ia satu pahala yang besar di sisi Allah. Dan sahabat ni tanya lagi, ya Rasul, aku ada lagi. Nabi kata, beri pada ibu. Beri pada ibu. Ya Rasul, ada lagi. Nabi kata, berilah pada ayahmu. Itu pelaburan yang paling untung. Ya Rasulullah, ada lagi. Kata Nabi SAW, berilah orang yang kerabat yang paling dekat, yang paling dekat, yang paling dekat. Al-aqrab fal-aqrab fal-aqrab. Ya Rasulullah ajar cara melabur. Ada duit,
Okay, untuk diri kita. Ini motivasi. Supaya kita semangat. Tidak kita kerja tak semangat. Kenapa? Untung. Tapi untuk diri tak ada. Belilah gigi palsu baru satu. Gigi dah tak ada. Kerja sekali senyum pelanggan lagi. Yang untung tu belilah gigi lawa sikit. Biar senyum nampak macam orang muda. Pelanggan semua datang. Beratur. Viral gigi kita. Paling cantik bila senyum. Riwat untuk diri. Pakaian tu belilah pakaian comel sikit. Kita pun pakai pakaian cantik. Tarik pelanggan. Itu pahala kita. Ia memotivasikan kita. Menjadikan kita selesa bekerja. Selesa mencari nafkah. Seronok. Sama juga orang sekeliling kita. Baik, oleh sebab itu kita katakan untuk dapat syurga, belajar untuk mencari pelaburan yang paling utama. Kemudian Syekh Abdul Qadir sebut satu lagi level manusia. Baik, kalau kamu nak syurga, macam tu kamu kena buat. Bagaimana kalau kamu nak Allah pula? Ada orang nak syurga, ada orang nak Allah. Ini disebut golongan arifin. Saya nak Allah. Saya bukan nak syurga, saya nak Allah. Allah yang menjadi matlamat saya. Baik, kedua-dua ini ialah benda yang Allah suruh. Nak syurga Allah janjikan. Nak Allah juga Allah janjikan. Baik, kalau kamu nak Allah, kata Syekh Abdul Qadir, kerana siapa yang nak Allah, dia akan dapat semua. Dunia akhirat dapat semua. Maka caranya ialah kamu mesti korbankan dengan lebih banyak. Sehingga kamu tidak terfikir melainkan Allah. Tak fikir pun syurga, melainkan fikir Allah. Ini makam tertinggi yang disebut sebagai mahabbatullah. Cinta Allah. Ini tertinggi. Tetapi kita ada cinta syurga, kita ada takut neraka, kita ada cinta Allah dalam tahap orang beragama. Tak agama orang pertama kerana takutkan neraka. Tak agama yang kedua kerana cintakan syurga. Tahap tertinggi sekali ialah kerana cintakan Allah. Benar yang nak syurga itu juga cintakan Allah, tapi lebih dilihatnya syurganya. Yang ni juga cintakan Allah, tapi lebih dilihat nerakanya. Dia kegerunan. Yang ni melihat Allah, tidak melihat syurga atau neraka. Umpama gini, kita anak. Ada yang ikut cakap ayah sebab takut ayah bedal, ayah rotan. Okey, ikut. Taat juga dia. Ayah dia sayang tak? Sayang juga. Ada satu lagi pula sebab ayah ni sentiasa beri tawaran. Nak kau cemerlang basikal baru, cemerlang motor baru, cemerlang telefon baru. Kau cemerlang dapat sekian-sekian baru. Itu janji. Maka dia sentiasa memburu janji ayah dia. Oh, buat macam ni boleh pergi sini, buat macam ni dapat benda ni. Maka dia pemburu habuan ayah dia bagikan. Tapi dia tetap mendapat cinta ayahnya. Budak ni baik. Yang satu lagi, ayah, saya bukan fikir rotan, bukan fikir hadiah, saya nak ayah. Saya sayang ayah. Bukan kerana apa yang ayah janji, bukan kerana apa yang ayah takutkan, tapi saya nak ayah. Tetapi orang ni dia akan dapat semua kemuliaan di sisi ayah. Maka itu gambaran ada orang nak syurga. Sebab dia cuma dikenalkan dengan syurga. Allah, macam mana ustaz boleh masuk syurga? Tak payahlah kita nak fikir dah sarapan kat mana ustaz. Tak payahlah nak fikir makan tengah hari kat mana. Ni pening ustaz. Sarapan kat mana hari ni? Semua kedai dah gini. Kedai mana pula nak pergi ni? Tengah hari nak makan kat mana? Pening. Temenung suami isteri, mana temenung? Tengah fikir ustaz, kedai mana kami nak makan ni? Bukan tak ada duit, tapi pening kedai mana. Belek Google tengok kedai viral hari ni kedai mana. Cari. Oh, ada satu ustaz dekat ni, Krabi, jauh Krabi. Pergilah naik kapal terbang, pergi naik kereta 2 hari sampai. Ya, orang macam orang hari ni macam tu. Cari mana viral. Kalau nak pergi kedai ni, oh, kan semalam dah pergi ni. Ini bulan lepas dah pergi. Ini kedai mana kita belum pergi ni? Aku carilah kedai curuk-curuk hutan. Sebab tu hari ni kalau buka kedai dalam hutan pun aku. Dalam hutan atas pokok aku. Orang beratur daripada buah pokok. Kenapa? Kerana orang nak cari kedai ataupun tempat makan lain pada lain. Hari ni siapa boleh buat lain pada lain, maka ramailah orang datang. Oh ustaz, saya fikir syurga senang ustaz. Makan senang, macam-macam ada. Ada orang yang setiap hari dia fikir syurga. Oh, bidadarinya, oh, seronok saya begitu, begini. Manakala setengahnya Allah, takutnya azab Allah, neraka, panas. Letak selipar kat kaki, menggelegak otak. Ya Allah, takut, saya tak nak. Maka neraka sentiasa diingatkan, sehingga dia menjadikan dia taat pada Allah. Ada yang nak Allah, redha Allah, saya nak Allah.
Rindu dia bertemu dengan Allah. Bila saya dapat tengok Tuhan, bila saya dapat bersama dengan Allah. Itu yang disebut, itu yang diucap, itu yang diusahakan. Untuk itu kata Syekh Abdul Qadir, kamu kena lupakan semua. Yang kamu bicarakan cuma Allah. Yang kamu sebut cuma Allah. Yang kamu ingat cuma Allah. Tidak pernah terlintas di hati kamu lain daripada Allah. Maka orang ni yang akan mendapat Allah. Maka kemudian Syekh Abdul Qadir tutup. Barang siapa yang sempurna ehwalnya, barang siapa sudah sampai satu tahap tertinggi, dia nak Allah. Bukan lagi cerita syurganya, bukan cerita neraka, Allah. Maka Allah akan memberikan kepadanya dunia dan akhirat. Maka Syekh Abdul Qadir memberi satu tamsilan contoh orang yang berada kedudukan ini siapa? Para Nabi SAW. Mereka para Nabi SAW berada di tingkat pertama, Allah. Sebab itu ketika mana para Nabi sudah dijamin syurga dan sudah pun dilindungi dari neraka dengan bahasa mudah maksum. Lalu tiba-tiba para Nabi ini semuanya bila ibadat bengkak kaki. Bila mereka beribadat habis seluruh malamnya, menghilangkan syahwat tidurnya. Lalu bila ditanya kenapa buat benda ni semua, sebagaimana hadis Aisyah, bila Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, kamu sudah diampunkan dosa, kenapa buat ni semua? Ya wahai Aisyah, afala akunu abdan syakura, tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Kerana syukur ialah satu sifat yang paling Allah suka. Allah menyebut dalam ayat yang lain, wa qalilum min ibadiyas syakur, hanya sedikit hamba-Ku yang bersyukur. Orang yang paling dekat dengan Allah, yang paling kuat syukurnya. Yang paling dekat dengan Allah, paling kuat syukurnya. Sehingga tak ada sesuatu pun dia ada i'tiraf, objection atas dunia ini. Dalam apa yang Allah beri pada dia, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetapi kalau zikir di mulut kita ialah Alhamdulillah, maka itu tanda orang ni sudah pun sampai kepada Allah. Orang ni benar-benar mencintai Allah. Tentang kita kalau menyintai seseorang, kasih seseorang, apa pun dia beri kita Alhamdulillah. Sebab kita bukan tengok benda yang dia beri, kita tengok siapa yang bagi. Tapi kalau kita jenis tengok benda bagi, memanglah kita sayang suami kita, dia pun bagi sikit kita ni. Sayang suami dia sayang, tapi dia kurang bersyukur dengan apa dia berikan. Sebab dia tengok apa yang dia beri. Bila beri banyak sikit, dia pun senyum, bulan mengambang, senyum seronok. Sayang abang, kata dia, I love you, kata. Dia bukan dah tak sayang suami, sayang, tapi dia melihat pemberian banyak-banyak. Kalau kurang sikit, muka dia ketat sikit, tapi dia setia, okey. Dengan saya bagi contoh, ada orang yang bukan melihat apa yang dia beri, tapi siapa yang bagi. Dia suami dia yang dia sayang, bagi Allah suka. Tuan-tuan kita ambil contoh sultan lah. Kalau sultan bagi pada tuan-tuan satu je gula-gula, seronok tak? Bagi gula, Allah seronok. Sebab dia beri. Bukan kerana gula-gula, dia bagi dengan tangan dia. Allah seronok. Kalau dapat gula, ni cerita ni mau 30 tahun cerita korang. Saya dulu sultan tu bagi gula-gula. Mau 30 keturunan dengan cerita yang sama. Sebab apa bangganya kita? Cuma dapat gula-gula. Kita bangga benda ni. Kenapa kita melihat yang memberinya bukan gula tu? Demikian orang yang dekat dengan Allah. Dia tidak melihat apa yang diberi, dia melihat yang beri itu Allah. Sebab itu dia sentiasa berkata Alhamdulillah. Ini makam tertinggi manusia. Kita ni tuan-tuan yang paling teruk. Dah banyak nikmat Allah bagi, Allah uji sikit, kita dah muka macam orang nak mati. Punya banyak nikmat Allah bagi, sikit je Allah uji, macam kita tak pernah dapat apa-apa. Kufurnya kita pada nikmat Allah. Allah bagi macam-macam ni. Kaki bagi, tangan bagi. Adalah sikit. Misalnya, suami tak nak balik kampung, hilang diri kita. Rasa macam tak bermakna hidup kat dunia, nak bunuh diri rasanya. Teruk awak ni. Ya, ini orang bila dia ada masalah syukur. Bila dia ada masalah syukur, kita dapati hari ini manusia akan membenci sesama mereka hanya kerana sedikit nikmat yang dia tak dapat, walaupun dia sebelum ini telah dilimpahi pelbagai nikmat. Marahnya bukan kepalang, hanya sedikit haknya diganggu sehingga hilang syukurnya pada nikmat yang banyak berada di sekelilingnya. Tentang jangan jadi manusia yang kufur atas dunia. Kan manusia yang kufur atas dunia tak ada tempat di sini. Yang kufur atas dunia dengan nikmat-nikmat Allah, akhirnya Allah akan azab dia seperti dia ni akan mati dalam nikmat Allah. Patutnya dia hidup dengan nikmat Allah. Ini kita sebut itik mati kehausan itik mati kehausan dalam air, dalam kolam.
Walau air punya banyak, dia boleh minum. Dia tak mungkin mati haus. Ayam mati dikepuk dia. Ni dengan makanan banyak, ayam tu boleh mati ke beluran. Kenapa? Tak bersyukur. Ni seorang hamba Allah, sekeliling nikmat dia, tapi ada sikit lah, ada masalah sikit, maka itu yang jadi hilang hidup dia. Tension naik darah dia, saya kena jantung dia, mati dia. Hanya sikit Allah uji sehingga dia lupa apa yang Allah bagi. Tentang kita kalau kita secara contoh hidup kita, kalau ada orang hamba Allah ni, kita beri semua benda, kemudian kita usik sikit je dia, tiba dia marah bukan kepalang. Kita kata, baik aku ambil balik semua aku bagi ni. Aku bagi punya banyak, sikit je aku usik, dia punya marah bukan kepalang sampai lupa yang beri ni. Kenapa kedudukan orang ni? Sama juga kita, Allah beri macam-macam. Kita bujang, kita dapat isteri, kita dapat suami, kita dapat anak, kita sekian. Sikit je Allah uji, kita pun mahu yang lain macam. Mana nikmat Allah tu? Kenapa kebencian kita ataupun kenapa kufur itu mengatasi syukur kita? Walhal kita katakan ujian Allah berbanding nikmat yang Allah beri terlalu sedikit. Allah tidak pernah menguji manusia lebih banyak daripada nikmatnya. Tidak pernah. Tuan-tuan perhati secara jujur dalam diri kita. Apakah nikmat yang kita banyak atau musibah yang kita banyak? Cukup kita kata bila Allah beri kita nikmat melihat dunia ini satu nikmat yang tak boleh kita ukur dengan mana-mana yang lain. Ini nikmat boleh tengok ni pun hebat dah, besar dah. Tak boleh diukur nikmat lain. Kalau orang kata ustaz dia kaya, saya tak kaya. Habis yang awak dapat melihat buah pinggang okey lagi, tak rasa ke besar nikmat? Kecil manis pun awak tak ada. Makan je, datang je makanan hilang, datang makanan hilang. Punya Allah beri awak selera. Tak nampak ke benda tu nikmat? Tak nampak. Dia tak tengok orang kaya tu lah. Dia tak rasa malang hidup saya ustaz, tak dapat harta macam ni. Dia lupa apa yang Allah beri pada tubuh badan dia. Sebab itu tuan-tuan, jadilah orang yang bersyukur, kerana kita dah sebut tadi, yang syukur itu yang paling dekat dengan Allah. Dan sifat para Nabi semuanya syukur. Dan inilah golongan yang Allah sebut, sedikit dia yang syukur. Dan ini yang didoakan oleh seorang lelaki yang faham doa ini. Dia berkata, Allahumma ja'anni minal qalil, Allahumma ja'anni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku di kalangan yang sikit. Jadikan aku di kalangan yang sikit. Kata Umar Khattab, peliknya doa kamu. Apa yang kamu maksudkan sikit? Wahai Amirul Mukminin, tidakkah kamu mendengar Allah berfirman, hanya sedikit hamba-Ku yang bersyukur? Tersentuh Umar, kefaqihan dia. Tentang nikmat yang, ataupun orang yang paling kita suka, orang yang suka bersyukur. Seronok. Kita kalau jadikan dia tetamu, kita pun seronok. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah. Ni jadi kawan pun ni kawan paling baik. Terima kasih je kerja dia. Maka kita kena nilai, kita nak jadi orang terbaik, biar rasa syukur mendominasi kehidupan kita. InsyaAllah terbaik kita. Bukan sekadar di sisi Allah Ta'ala yang menjadi matlamat kita, bukan di sisi manusia. Sebab saya memang, ataupun kita memang faham bahawa tak ada pun seorang suka pada orang tak bersyukur. Orang paling suka orang bersyukur. Kita angkat apa pun perkara, Alhamdulillah, terima kasih. Seronok kita. Kita berazam, lain kali kita akan angkat lagi baik. Hari ni kita angkat di biskut kering, terima kasih, Alhamdulillah, inilah biskut kesukaan saya, daripada kecil saya makan. Kita punya seronok dipuji apa yang kita angkat. InsyaAllah next time datang, kita hantar kambing pula dia, dipuji pula. Tak ada kejian daripada mulut dia. Kerana orang yang mendengar kita bersyukur, orang ni sentiasa berazam untuk beri lebih baik. Ini yang Allah sebut, kalau kamu bersyukur aku tambah. Allah ilhamkan pada orang yang bermuamalah kita untuk tambah nikmat ini. Jadi kita adalah orang yang terbaik di sisi Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.